Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Wassalam, Puan Cahaya. Pantas sungguh. First comment. Waalaikumsalam, Puan Zairin. Waalaikumsalam, Puan. Macam mana nak sebut ni? Zimah 885. Waalaikumsalam, Puan Ubay Kaab. Encik ke Puan? Encik atau Puan lah. Waalaikumsalam. Okay, so hari ni buka untuk Q&A macam biasa. Right? So boleh tuliskan soalan anda di ruangan komen. So saya akan pick lah. Mungkin tak semualah, saya tak mampu nak jawab semua. Tapi saya akan pick beberapa soalan untuk saya jawab malam ni. Okay. So alright. Soalan Puan Fazana. Kalau anak cakap laju, macam mana nak bantu? Okay. So macam ni. So yes, dia memang ada teknik untuk kita bantu anak cakap laju ni. Tapi first kali untuk anak cakap laju, benda pertama sekali yang kita kena tengok adalah cara kita bercakap dengan anak macam mana. Yang tu kena tengok dulu, sebab sometimes anak ni kebanyakan masa, most of the time kan, anak ni dia ikut cara orang sekeliling dia bercakap dengan dia, especially parents lah. So kena tengok adakah kita cakap laju dengan dia ke tak? Kita yang bercakap dengan anak ni laju ke tak? Pace kita cakap tu. Adakah kita cakap macam, adik, jom pergi sana cepat, jom. Cepat kita pakai ni. Cepat kita pakai baju. So laju. Kan? So kalau kata let's say kita bercakap laju, so first thing adalah kita sendiri kena kurangkan kelajuan cara kita bercakap dulu. Sebab anak ni biasa dia akan terikut orang yang sekeliling bercakap. Tu yang pertama. Kan tengok balik kita bercakap macam mana. And then of course kena tengok usia anak. Okay, tengok usia anak. Kalau kata usia anak dah 4 tahun ke atas ataupun 5 tahun ke atas. Okay, 5 tahun ke atas ke, yang senang, yang maksudnya dia dah faham arahan yang kita bagi, dah boleh faham kalau let's say kita bagi tahu dia, okay pelan sikit, kita boleh remind dia untuk dia cakap pelan sikit. So dia adalah teknik yang macam contoh kita kata kita boleh berlakon, kita boleh buat like bercakap macam arnab, bercakap macam kura-kura contoh dia kan. So ada gambar kura-kura, ada gambar arnab. So kita demo lah dekat anak, demo kata-kata, okay kalau cakap macam arnab, bunyi dia macam ni, mama jom pergi sana jalan-jalan, laju-laju kan. Kalau macam kura-kura, mama jom pergi sana jalan-jalan. Contohlah kita demokan dulu. Macam mana dikatakan laju, macam mana dikatakan perlahan. So kita kena demo, kita kena tunjuk dekat anak supaya anak faham. Kalau let's say kita cakap dekat adik cakap laju cakap pelan sikit. So pelan tu macam mana? So kalau kata let's say anak ni tidak pernah didemo dengan macam mana perlahan, macam mana laju. So akan membuatkan anak tadi ni macam tak tahu, kalau kita kata adik pelan sikit, dia tak tahu pelan tu macam mana cakap yang perlahan. So dia bermula dengan how kita demo perlahan tu macam mana, laju macam mana. So bila kita kata adik belajukan laju, macam mana laju tu? Kalau perlahan tu macam mana? Kan? So setiap kali kalau kata anak bercakap laju, actually kita boleh remind, tapi dengan syarat anak tu dah tahu, dah faham konsep bercakap laju tu macam mana, faham tu macam mana. So kita kena explain dulu at the first place. Okay, so boleh cuba macam tu. Alright. Okay. Waalaikumsalam. Masih kerja. Masih kerja lah kan. Buat live tak adalah kerja sangat. Kita buat live bantu-bantu mana yang memerlukan jawapan untuk soalan. Okay. Okay, Puan Aisyah. Waalaikumsalam. Apakah minimum perkataan untuk anak setahun 7 bulan? Okay, setahun 7 bulan actually sebenarnya memang sepatutnya dah ada first word. Okay, sepatutnya memang dah ada perkataan yang dah disebut lah, walaupun sebutan pelat ke apa tak kisah, yang penting ada makna. So kalau setahun 7 nak kata tentang kalau cantik, cantik perkataan maksudnya berada dalam perkembangan yang kita panggil sebagai perkembangan yang bagus lah, perkembangan dari sudut bahasa yang bagus adalah 20 ke atas, 20 dan ke atas. Kan. So
So, kalau kata let's say anak ada, tapi kalau anak kurang daripada tu pun mungkin dalam 5 perkataan ataupun lebih, 5 ke 10 ke, dah okey dah sebenarnya. Sebab dia adalah perkembangan kanak-kanak ni, dia adalah range. Dia bukan kita kata okay, tahun 7 kena ada tepat 20. Dia tak macam tu. Dia tak adalah tepat 20 because sometimes anak perlukan sedikit masa untuk catch up dan sebagainya. Tapi at least dah ada 5 ke 10 perkataan paling sikit. Tapi kalau ada 20 perkataan yang dah disebutkan ataupun lebih, yang tu cantik lah, perkembangan tu kira nice. Macam tu. Alright. Okey, Waalaikumsalam. Anak setahun 6 masih tak sebut mama tapi ada perkataan jom, cepat, kunci. Okey. So macam ni. Dia sebenarnya kan first word ni dia tidak semestinya panggilan untuk parents. Tidak semestinya. Sebab kadang-kadang panggilan untuk parents itulah yang paling lambat dia dapat. Sebenarnya. Bukanlah paling lambat. Maksudnya dia dapat lambat. Okay, contoh ada panggilan-panggilan, contoh macam ibu, mami, tu sebenarnya susah tau nak sebut. So yang tu kadang-kadang dapat lambat sikit. And panggilan untuk macam contoh mama, disebut mama semua tu, yang itu dia adalah, dia sebenarnya kenapa dia susah, bukanlah susah, maksudnya kenapa kadang-kadang anak tak guna, because sebutan mama tu tujuan dia adalah untuk memanggil, betul tak? Untuk menarik perhatian, dia ada function dia. Dia ada fungsi dia. Jadi kalau let's say anak tahun 6 dah ada beberapa, maksud contoh setahun 6, setahun lebih, dekat-dekat kadang-kadang dekat-dekat 2 tahun kan, setahun 8, sometimes dia dapat perkataan tu, perkataan lain dulu. Bol lah, dia dapat cat lah, dia dapat bunyi miau-miau lah, kuat-kuat dulu. Mama, ibu, papa, daddy semua tak sebut. Ayah ke apa tak sebut. Ada macam tu. Dan benda tu memang consider normal. Tapi cuma kita kena keep bagi tahu je lah, kena keep sebut perkataan kita nak anak kita sebut tu because dia dah bercakap. So kena keep bagi tahu mama punya, adik punya. So kita keep using words yang kita nak anak kita dapat tu. Use dalam everyday punya life, kita guna dalam kehidupan seharian yang berkaitan yang kita boleh pakai. Yang kita boleh guna perkataan tu. Dia bukan pergi adik ni mama, cakap mama, adik sebut mama. Bukan, jangan buat macam tu. Kan sebab kita suruh dia sebut, tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya tak sesuai, ataupun kalau kita ajar macam tu pun anak takkan dapat. Anak takkan dapat. So sebenarnya cara kita ajar adalah kita guna perkataan macam sebutan mama, mami ke ibu ke, tak kisah, panggilan tu dalam everyday punya life. Kan kalau kita bercakap dengan dia, cakap ni adik punya, ni mama punya. Barang apakah ni mama punya. Kan, ataupun mama makan, mama makan, mama makan. Kita guna benda tu in situasi yang betul. Keep using benda tu supaya anak dengar banyak kali. So nanti anak akan dapat lah slowly. Dia takkan, benda tu tidak semestinya jadi first word. Dan benda tu adalah normal je. Yang penting dah ada perkataan yang disebut. Alright? Okay. Anak 4 tahun, anak bulan 4 masuk 2 tahun. Okey. Vocab dia satu-satu. Dia faham kita punya arahan, dia faham apa kita cakap, tapi dia tak. Tapi dia banyak aja. Terputus. Saya berkomen terputus-putus. Mana tadi? Tapi dia tak. Hilang sampai takat tu je. Nak masuk 2 tahun, vocab dia satu. Tak buat ayat kot no. Tak buat ayat kot kan. Kalau kata 2 tahun, vocab satu-satu, bulan 4, okey, belum masuk 2 tahun lagi. Okey, kalau anak belum masuk 2 tahun, contohnya setahun 8, setahun 9, setahun 10, almost lah, tapi tak masuk lagi. So kalau yang ini, kita boleh consider anak tu, kalau belum boleh buat ayat, masih lagi consider as normal. Sebab dia belum masuk 2 tahun. Okay, masih lagi normal. Cuma kena tengok bilangan perkataan yang dia dah sebut sekarang ada berapa banyak. Ada tak sampai 40 lebih, almost 50 perkataan yang sepatah-sepatah yang dia pernah guna. Bukan guna dalam sehari tau. Guna sepanjang dia bercakap daripada usia contoh setahun lebih ke dia dah start cakap. Kita kerap dengar. Dia bukan yang diguna dalam masa sehari tu 50, bukan. Maksud sepanjang dia bercakap tu ada tak dalam 40 ke perkataan yang dia dah sebut. Walaupun pelat-pelat ke, tak kisah. Yang penting dia sebut, dia cuba sebut. Okay, so kalau kata let's say setahun 10 ni dah ada dalam 40 perkataan yang tu should be okay. So tambah je lagi macam biasa, nanti biasanya 2 tahun ke apa dia akan start buat ayat.
dan kita kena tunjuk contoh ayat-ayat macam mana perkataan ayat tu tadi, kita yang kena tunjuk contoh dekat anak. Alright. Okay, kalau anak, kalau cakap dengan anak, ambil ball, dia cakap big ball, maksudnya 2 ayat akan buat anak setahun 3 bulan. Okay, so kalau kita kata dekat anak, ambil ball, so dia tiru balik, big ball contoh. Tak kisahlah sebutan tu pelat ke tak betul, tak tepat sangat pun tak apa. Kalau dia sebut dengan meniru kita sebut, yang ini sebenarnya kita consider as kemahiran dia tiru. Kemahiran tiru, dia meniru. Kita tak boleh kira lagi perkataan ambil ball tadi tu sebagai vocab yang anak ada ataupun sentence yang anak dah boleh buat sebab dia tiru kita. Kecuali kalau anak tu memang dia sebut perkataan sendiri, spontan. Bukan sebab dia tiru kita cakap. Contoh dia jalan-jalan, dia nampak ball, lepas tu dia ambil ball tu, dia memang sebut sendiri. Bukan kita sebut dulu. Dia memang sambil ambil bola tu dia sebut big ball. Contoh, dia sebut macam tu. So yang tu yes kira sebagai 2 perkataan. Kalau dia tiru, yang tu kita ambil sebagai anak tadi tiru 2 patah perkataan. Bukan vocab ataupun bukan ayat. Kita tak kata ayat anak boleh buat ayat 2 patah perkataan. Dia belum boleh. Sebab boleh bermaksud dia boleh buat secara spontan. Yang itu kita kira sebagai kebolehan. Tapi untuk anak setahun 3 dah boleh tiru macam tu, should be sepatutnya okey lah sebab dah boleh tiru sampai 2 patah perkataan kan. Cuma banyakkan tambah vocab dia supaya dia banyak keluar yang spontan tadi tu. Kita nak dengar yang spontan. Yang spontan tu sebenarnya baru kita kira sebagai vocab ataupun ayat yang anak ada. Kalau dia tiru, yang tu kita consider anak ada kemahiran meniru. Tapi belum spontan lagi. So macam mana nak jadikan dia spontan? Kita kena keep using perkataan itu dalam situasi-situasi, kena tunjuk dekat anak bila nak pakai. Demokan dia pada situasi-situasi yang perlu, yang sesuai lah. Alright. Okay. Ubay. Kaab. Okay, anak sulung umur 5 tahun boleh cakap ayat pendek je, tak fokus bercakap. Kadang tanya lain, jawab lain, tak ada ayat panjang. Dah jumpa doktor dan terapis sekarang sebab speech delay. Macam mana nak tolong untuk improve? Okay, so kalau kata dah 5 tahun, ayat dah ada tapi pendek-pendek, maksudnya bagus. Okay, bagus, ayat dah ada tapi pendek-pendek. So sekarang ni apa yang kita nak bantu anak ni adalah untuk dia buat ayat lebih panjang dan bercerita next level. Next level dia adalah kita nak panjangkan ayat, pelbagaikan jenis ayat dan juga kita nak supaya anak tadi next level boleh bercerita. Okay, so itu target dia kalau anak yang dah boleh buat ayat dan dah boleh bercakap ni. Alright. So kalau kata let's say bila kita nak tambah ayat, bila kita nak supaya anak boleh bercakap dalam sentence yang panjang, yang pertama anak perlu mempunyai vocab yang banyak, yang lebih banyak daripada apa yang dia ada sekarang. Tapi untuk anak 5 tahun yang dah boleh buat ayat, mana-mana anak yang boleh buat ayat, kita dah tak perlu dah nak ajar vocab tu satu-satu, tunjuk gambar flashcard satu, ni cat, ni apple, ni ball, tak perlu dah macam tu. Sebab itu proses lambat. So untuk anak yang dah boleh buat ayat, memang kita ajar vocab, bertambahkan vocab dia dalam perbualan harian. Sebab memang selalu kalau dah boleh buat ayat, selalu dah boleh berbual. Cuma kita tambah contoh anak sebut kau jalan kau jalan pergi sana, contohlah kau jalan pergi sana, kau kat sana, contoh kan. So kita cakap kau kat sana, kat bawah meja. Kita tolong extend. Dia panggil sebagai extend. So bila kita extend, actually kita tengah tambah vocab baru dekat apa yang anak dah ada. So banyak sangat buatkan extension, jenis-jenis extension tadi tu. Anything yang anak cakap, kita kena panjangkan lagi. Panjang tu kita tambah more words dekat dia punya apa yang dia dah ada. Contoh anak dah ada ball kat situ, contoh kan. Dia kata ball kat situ. So kita kena cakap ball kat situ dekat atas apa. Contoh kita maksudnya kena extend lagi perkataan yang dia dah ada ataupun ayat yang dia ada. Sebab dengan cara tu anak akan dapat contoh apa lagi ayat yang dia boleh buat. And also apa lagi vocab yang berkaitan dengan yang dia dah ada tadi. Apa lagi yang dia boleh kembangkan. So banyak kembangkan macam tu. Okay. Anything. Apa-apa dalam kehidupan hari, apa-apa yang anak cakap kita kena kembangkan. And of course untuk level kalau dah boleh buat ayat, kita yang kena banyak bercerita dengan anak tu. Anything yang kita nampak, anything yang berlaku, ceritakan. Walaupun kita tahu dia mungkin tak faham apa yang kita cerita, tapi just cerita. Kalau kat jalan tu nampak kereta ke apa, tengok tu kereta tu buat apa ke, jadi macam mana, lori tu bawa pokok ke, tak kisah apa-apa yang kita nampak and benda tu interesting, keep telling.
Itu je cara untuk kita tambah vocab dan juga kita nak bantu anak ni tadi untuk dapat vocab yang baru. Okay. Ada ke anak speech delay yang memang tak faham berbahasa Melayu tapi dia lebih faham kepada bahasa Inggeris? Okey. Dia macam ni. Dia bukan kisah anak speech delay tentang bahasa ni, pembelajaran bahasa ni dia bukan apa bahasa yang anak faham, apa bahasa yang anak pick up, anak boleh cakap ataupun faham ke. Dia sebenarnya bukan berkait dengan anak delay ataupun tidak delay. Sebenarnya dia bergantung kepada apa bahasa yang kita dedahkan kepada anak tu yang paling banyak kali dia dengar dalam masa sehari. Daripada dia lahir, daripada tu apa bahasa yang dia paling kerap dengar. Tak kisah bahasa tu dari mana, dari kita, dari orang sekeliling, dari TV, dari video, any place. Any place, anybody, tak kisah. Daripada siapa, daripada mana, tak kisah. Tapi yang mana yang dia kerap dengar, dia paling fokus. So yang itulah bahasa yang dia akan dapat. So kalau kata, let's say anak ni tadi, memanglah family cakap bahasa Melayu. Tapi dia tak really fokus on family bercakap. Mungkin dia fokus kepada video ataupun TV yang bercakap English. So dia akan pick up that language dulu. Dia akan dapat, dia rasa, oh itulah bahasa yang dia faham. So dia tak faham lah bahasa lain. Dia sama macam kalau contoh kita Melayu, tapi kita diberi contohlah katalah mak saya Chinese. Okay, tapi dia membesar dalam family Melayu. Memang daripada kecil diberi pada orang Melayu jaga. So Melayu cakap Melayu lah definitely. So mak saya tak boleh cakap Cina. It's not about bahasa apa. Maksudnya delay akan ada yang maksudnya lebih kepada bahasa. Bukan, dia sebenarnya bergantung kepada pendedahan. The frekuensi yang anak tu dengar banyak kali bahasa mana satu. And sekarang, kisah dia sekarang adalah kenapa anak-anak ni dia pick up English lebih baik daripada bahasa Melayu. Because itu yang dia dengar everyday setiap hari banyak kali. Betul tak? Dalam kita punya, kalau kartun-kartun dekat TV, mostly English. Mana ada, jarang. Adalah Omahana, adalah Melayu. Tapi tak banyak. Didi adalah kan Melayu sikit-sikit. Tapi most of kartun adalah English. YouTube kebanyakannya adalah English. Tak ada bahasa lain. So dia rasa itulah perkataan yang familiar yang dia dengar everyday. So dia berminat, dia hanya faham bahasa tu. Dan dia berminat untuk tahu bahasa tu. Dan bila dia dengar bahasa tu, dia tahu, oh okay, ini bahasa yang aku tahu. So dia fokus untuk bahasa tu. Macam kita lah, kalau kita dengar orang cakap bahasa kita tak faham, mungkin kita macam apa benda lah. Malas nak fokus sebab tak faham pun. Tapi kalau kata let's say orang bercakap, kita dengar, kita faham lah orang tu cerita pasal apa, kita akan attend. So dia bermula dengan asas dia bahasa yang anak tu dapat adalah bahasa apa. Dan lepas tu attention dia akan fokus kepada bahasa yang dia dah ada. Because itu bahasa yang dia faham. So it's not about delay ke tak delay, tapi bergantung kepada pendedahan awal. Banyak mana. Right, dia macam tu. Okay. Dalam satu hari, susahnya nak dengar anak bercakap. Anak 2 tahun 7. Cuba dah bercakap dengan dia tapi dia just gelak-gelak je. Tak cakap apa-apa. Banyakkan bercakap lagi. Kalau kata susah, dia susah nak dengar anak cakap ni bukan bermakna anak tak cakap langsung, betul tak? Maksudnya anak ada cakap tapi jarang-jarang. Dia macam yang orang panggil sebagai berat mulut. Berat, nampak berat benar nak keluar sebiji tu pun kan. Susah sangat nak keluar. So, kena ingat dekat sini, bila anak-anak bercakap, sebenarnya dia ada satu proses yang dipanggil sebagai recall. Dia kena ingat balik apa perkataan dia dah belajar, dia kena ingat balik nak pakai masa bila, dan dia kena ingat balik kenapa dia kena guna perkataan tu. Dia bukan simply anak bercakap ni, dia hanya dengar kita cakap dia tiru, dengar kita cakap dia tiru. Bukan. Kita manusia sebenarnya kita boleh pilih nak tiru ataupun tak tiru, betul tak? Even anak kita pun sebenarnya, dia ada pilihan untuk tiru kita cakap ataupun tidak. Dia ada pilihan tu. Kalau dia rasa nak ikut, dia akan ikut. Kalau rasa dia tak nak ikut, dia tak nak ikut. Because dia pun manusia. And kita pun tak nak anak kita ikut parroting. Dia panggil parroting. Maksudnya ikut je kita cakap tanpa dia ada spontan dia sendiri. Tak nak juga. So sebenarnya proses dia adalah, memang kadang-kadang ada anak yang berat mulut ni, memang kita macam susahnya nak keluar. Tapi untuk anak macam ni, apa yang kita kena buat adalah memang kena bagi lebih banyak demonstration dekat dia. Bagi je bahasa.
bercerita je dengan dia. Apa yang kita nampak ke kat mana-manalah, apa benda yang berlaku, apa benda yang kita nampak, apa benda yang kita dengar, apa benda yang kita makan, kita rasa, anak makan, anak rasa, kita cakap je. Just cakap. Just cakap, lepas tu tunjuk dekat dia. Make sure dia tengok lah. Janganlah bercakap seorang-seorang anak tu ke mana-mana. Bukanlah macam tu. Maksudnya time kita cakap tu, kita really, anak tu really tengok kita. Tapi mungkin dia tak tiru sebut masa tu, is okay. Just bagi. Ataupun mungkin boleh tanya soalan yes or no, contohnya yang berbentuk intonation, ataupun berbentuk ke. Nak yang ni ke? Biskut ataupun dia adalah teknik-teknik yang sebut tu. Contoh macam kita bagi pilihan. Kalau kita nak bagi sesuatu dekat dia, instead of kita tanya adik nak makan apa, mungkin susah nak jawab. Kan? Ataupun kita kata adik nak makan ni, apple. Nak makan apple. Mungkin dia pun tak rasa yang dia kena tiru. So kita boleh juga buat macam bagi pilihan ke. Contoh dia nak apple ke watermelon. Nak mana? Apple ke watermelon? Contoh kalau dia nak ambil watermelon ke apple, watermelon ke apple. So bagi choice. So kadang-kadang adalah teknik-teknik yang kita boleh buat supaya anak ada satu kita panggil keperluan untuk bercakap tadi tu. Tapi yang itu pun belum tentu dia akan berjaya sepenuhnya lah. Tapi of course dia teknik kita boleh pakai, cumanya kita kena kerap guna. Tapi dia punya kunci utama dia adalah skip bercakap lagi, tapi jangan bercakap non-stop. Kalau bercakap non-stop, iaitu kita tak bagi peluang untuk anak mencelah. So that's why kita kena ada pause. Bila kita bercakap, kena ada pause. Tak boleh berterusan sampai tak bagi peluang anak untuk mencelah. Contoh kalau kita cerita tentang kata gambar. Dik ni dah. Dik tengok ni. Itik. Dia tengah jalan. Itik tengah jalan. Berhenti jap. Kan itik tengah jalan kan. Ni. Berhenti. Tengok dia. Berhenti dan tengok dekat anak tu. Tengok dia macam kita tengah menunggu supaya dia keluarkan perkataan sama tu. Dipanggil sebagai, kalau bahasa Inggeris tu disebut sebagai expectant waiting expectantly. Maksudnya kita tunggu dan muka dengan penuh harapan yang dia akan keluarkan sesuatu. Kita macam tengah menunggu dia untuk sebut. Muka, memek muka kita. Expression tu macam tu. Dia bukan tunggu macam bila lah nak cakap. Bukan. Dia macam ni. Tengok balik. Tengok dekat mata anak. Itu maksudnya kita tengah tunggu tu peluang untuk at least kalau ada something yang dalam kepala otak dia nak keluar time tu. Apa-apa je. Dan terima je lah kalau dia keluar tu tak betul ke, keluar salah ke, tak kisah. Kita terima je, kita macam react as benda tu satu benda yang kita sangat appreciate. So nanti baru dia akan ada rasa yang macam, seronok lupanya cakap ni. Nak create that keseronokan tu dulu sebenarnya. Bila bercakap dengan anak, create keseronokan, anak keluarkan perkataan atau berbunyi. Jangan tunggu perfect baru nak puji. Memang tak kan. Anak tu nanti dia rasa macam, susahnya nak bercakap, cakap sikit kena betulkan, asyik kena betulkan je. So dia rasa macam benda tu beban untuk bercakap. End up macam malas cakap. So sebab bercakap ni adalah berdasarkan kita punya keinginan. Berkomunikasi dengan orang adalah keinginan yang kita boleh pilih. Sama dengan anak kita, dia ingin ke tak ingin nak bercakap dengan kita. Walaupun kita mak dia, belum tentu dia ingin. Belum tentu dia rasa seronok. So create rasa seronok tu dulu through kita punya respon. Kan? Dan keep bagilah. Okey, nak tanya anak baru masuk 3 tahun masih tak boleh bercakap. Apa advice yang boleh saya buat kat mana dia sebab anak start kelas speech. Anak sebab nak start kelas. Okey. So actually sebenarnya kalau untuk dia sebenarnya banyak je. Kalau dia ada banyak choice lah kalau kita nak hantar pergi untuk terapi. Yang pertama sekali choice-nya adalah hospital government. Tapi hospital government kena go through biasanya orang akan dapatkan surat rujukan dulu daripada doktor di KK, klinik kesihatan, dapatkan surat rujukan dulu. Daripada surat rujukan tu nanti pergi ke pakar kanak-kanak biasanya, dan dia baru akan refer kepada speech untuk hearing test, untuk speech semualah dia akan refer kepada yang berkenaan. Cuma the proses untuk dapat terapi tu dia ambil masa sikit, dan sekarang ni currently kita waiting list di hospital memang panjang. Tidak dinafikan, memang panjang. Mungkin 3 bulan, mungkin 4, mungkin ada 6, dan mungkin ada setengah tempat sampai setahun ke 2 tahun. Kena tunggu giliran. So sangat
panjang. Jadi kalau let's say ada rezeki untuk pergi ke swasta, ke center-center swasta, so boleh cari je dekat tempat puan duduk tu dekat mana. Google ke, cuba Google speech therapy, nama tempat tu dekat mana. Selalunya dia akan keluar dan cuba contact. Sebab saya pun tak ada tempat yang spesifik sebab kadang-kadang dia bertukar-tukar kan orang. So kalau Klang Valley tak susah sangat nak cari. Tapi kalau di luar Klang Valley yang tu kena search sikit lah. Kena buat research sikit kat mana. Dan cuba call dan tanya ada ke tak. Dan pergi kalau kata ni boleh je pergi. Kalau center-center ni biasanya kalau ada kekosongan dia terus boleh datang je. Dia tak perlukan tunggu queue ataupun even referral letter pun tak perlu. So pergi jumpa sama ada speech ataupun occupational therapist pun boleh. Just check dulu, assessment dulu. Buat penilaian dulu tengok okay sekarang dia perlukan speech ataupun dia perlukan occupational therapist. Bergantung kepada condition anak. Okay, ada anak yang tak perlukan occupational therapist, perlukan speech sahaja. Ada anak perlukan dua-dua. Ada anak biasanya kadang-kadang orang terapis saja untuk buat occupational therapist dulu. So bergantung kepada condition anak. Yang tu kena really inilah atau at the same time boleh belajar dan buat sendiri dekat rumah juga. Okay, belajar dan buat sendiri dekat rumah. Bukan buat sendiri ni bukan belajar jadi macam terapis dekat hospital ke klinik ke, bukan. Bukan suruh jadi macam saya, bukan. At least anda tahu apa nak buat untuk bantu anak anda dekat rumah supaya dia keep dapat rangsangan yang patutnya dia dapat sementara nak tunggu pergi terapi ke. Terapi tu untuk diagnose bagus kan, cuma jangan berhenti buat dari kat rumah ni. Sebab kat rumah ni terapi dia bukanlah kita kata macam tak boleh, parents tak boleh buat terapi ni salah. Bukan. Okay, parents buat kita sebagai parents kan kita nak kena didik, nak bantu anak kita supaya dapat belajar daripada tahu ke tak, daripada tak tahu kepada tahu, daripada tak reti kepada reti. Tu tugas kita kan, parents. Daripada anak kita tak tahu, kita kena ajar dia untuk tahu. Daripada dia tak reti, kita ajar dia untuk reti. So itu proses dia yang kena buat dekat rumah. At the same time, jumpa terapis untuk confirmkan condition anak ni dekat mana, apa yang perlu dibuat, skill apa yang kena diajar. Nak ajar skill yang mana satu yang perlulah, yang mungkin anak tertinggal ke macam mana. Right? So itu yang saya boleh sarankan lah. Right? Okay. First word cat. Tahun 8 cakap ayam, nak air, mama, papa, ayah. Tahun 8 kalau single words, macam saya kata tadi ada dalam. Biasa tahun 8 ni 30 ke atas. 20 ke atas lah, 20 ke atas tu should be okay lah. Okay. Anak tahun 10 premature baru ada 31 words, normal ke? Masih lagi dalam range normal, cuma boleh tingkatkan lagi supaya dia dapat vocab tu lebih banyak. Tu je. Anak 3 tahun 5 bulan normal ada bahasa alien atau jargon sikit-sikit, normal, depends on the situation. Kadang-kadang dia ada macam contoh dia tengah main sendiri ataupun dia tengah main-main bahasa. Kadang-kadang kan anak ni je suka main-main buat bahasa sendiri. Bukan dia tak boleh cakap bagi tahu kita apa dia nak, jawab soalan kita. Bukan tak boleh, boleh je. Kan, cuma kadang-kadang dia main-main buat own words, create own words dan keluarkan. Kadang-kadang benda tu just depends. Ada anak dia suka buat kelakar, bila kita gelak dia buat benda tu, kita gelak dan kita tiru pula, dia rasa benda tu funny. So dia akan buat lagi, just play around je. Tapi kalau kata let's say 3 tahun 5 bulan dah boleh buat ayat panjang, contohnya 4 patah ke atas, okay? Sebab dia almost 3 tahun setengah 4 patah ke atas, yang dia mungkin ada benda-benda yang dia start bercerita sikit-sikit apa yang dia nampak ke, apa yang berlaku kat depan mata dia. So kalau macam tu should be okay, walaupun kadang-kadang lah ada lah dia punya bahasa alien tu. Kita tengok dari segi ayat. Kalau kata tapi cuma kalau kata anak 3 tahun 5 bulan, ayat dia pendek-pendek, 2 patah je baru, belum sampai 3. Yang itu memang tak, itu sebenarnya faktor dia adalah tak cukup vocab. Sebab tu dia masih lagi berbahasa alien. So kena tengok sekarang yang bermakna panjang mana dan berapa banyak. Okay. Setahun 5 dah boleh sebut perkataan tu memang normal. Okay. Kalau setahun 5 ada 1-2 perkataan pun dah normal. Tak kisah perkataan apa. Okay. Kalau ada repeat words, kira delay juga ke? Depend, bergantung kepada usia anak. Kalau 2 tahun hanya merepeat sahaja, tak ada spontan, yang tu yes delay. Tapi kalau kata baru setahun lebih, dia memang kita sebut dia repeat balik, then should be okay.
tengok umur. Sebab ada umur tertentu anak dah tak repeat. Dia boleh bercakap secara spontan. Ada umur tertentu memang level tu dia memang suka merepeat apa yang kita cakap. Dia macam tu. Okay. Anak dah masuk 3 tapi bila ajar cakap dia tak nak ikut. Jangan expect anak ikut. Okay, just bagi. And then kena tengok juga macam ni. Anak tak bercakap ni, selalu dia ada sebab-sebab dia. Dia bukan tiba-tiba tak bercakap, out of nowhere tiba-tiba tak bercakap. Selalunya ada sebab. Ada kes-kes yang tak bersebab pun ada tapi tak banyak. Selalunya bersebab tu yang kita panggil sebagai kemahiran asas untuk bercakap tu anak dah cukup ke belum. Contoh macam tumpuan, eye contact, turn taking. Dia ada skill-skill je lah. Okay, skill perkembangan dari segi perkembangan mental anak macam mana. So ada kemahiran-kemahiran yang anak kena dapat sebelum dia boleh bercakap. So sometimes kita ajar anak kita bercakap, kita bagi vocab, kita buat rangsangan bahasa, rupa-rupanya anak ni tadi ada kemahiran asas yang dia tak dapat. So bila ada kemahiran asas yang dia tak dapat, kita ajarlah vocab macam mana pun sometimes dia sangat susah untuk guna dan susah untuk, mungkin susah nak ingat, mungkin susah nak guna, mungkin susah nak faham. So that's why kemahiran asas tu penting, kena tengok. Yang ini anda boleh tengok mungkin dalam sharing-sharing saya yang lain lah. So hari ni saya tak akan share the six apa tu, kemahiran asas tadi ni. Kan dia panjang lah kalau nak cerita kan tu apa kemahiran asas dia. So mungkin nanti boleh join hari apa yang saya akan buat minggu depan saya akan buat satu live eksklusif untuk anda yang saya akan bercerita tentang 4 step ajar anak bercakap. Tu boleh join. Okay, boleh daftar. Saya rasa ada link untuk mendaftar supaya anda tak terlepas. Dia memang percuma. Cumanya saya tak nak anda terlepas. Sebab kalau terlepas sayanglah. Kan? Sebab itu live eksklusif hanya berlaku malam tu je. Saya tak ingat berapa hari bulan. 23 kot. 23. Okay, 23 hari bulan insyaAllah malam pukul 9 ke 9.30 nanti kita akan nanti kita ingat lah berapa, pukul 9 ke 9.30 tak? 9 kot. So dia hanya akan berlaku malam tu je. Dia tak ada repeat-repeat dah. Dah nama pun eksklusif kan? Khas. Eksklusif. So kelas ni percuma, live ni percuma. Cumanya anda kena daftar supaya anda tidak ketinggalan. Kan? Boleh dapatkan link, mungkin tim saya boleh sharekan link tu untuk anda daftar di kita punya live eksklusif tu. Saya akan cerita tentang 4 step. Apakah 4 step yang anda kena tahu untuk kita bantu anak bercakap? Anything yang anda kena tahu. Alright? Bukanlah semua nak cerita kata dalam tu semua dah complete. Anda akan dapat dalam that class tak. Tapi saya akan bagi tahu apa yang anda kena tahu. Okay. Saya ambil beberapa lagi. Saya nak kena mengakhiri saya punya live untuk malam ni. Okay, anak 2 tahun. Sekarang baru boleh bercakap 1 perkataan. Ada sikit-sikit boleh cakap 2 perkataan. Nak main. Kalau dah mula sebut 2 perkataan tu 2 tahun, should be okay lah. Tapi kalau 2 tahun setengah ke atas, kan dah 2 tahun setengah ke apa, yang tu maksudnya dah kena 2 patah perkataan tapi dah banyak jenis. So kena Puan Jess bagi lebih banyak contoh-contoh ayat 2 patah perkataan yang anak boleh belajar lah. Ni sebarang bentuk tak kisah. Sebarang bentuk ayat 2 patah perkataan tu bagi je contoh ikut kesesuaian lah. Okay. Umur 5 tahun, perkataan 1 ke 2 patah perkataan tapi sudah mengenal macam mana nak mengenal ABC, macam mana nak bantu anak bercakap lebih baik. Perkataan 1 ke 2 patah perkataan 5 tahun. Yang ni pun sama proses tadilah yang ada saya terangkan tentang kita banyak kena tambah vocab dia, dan vocab tu adalah vocab untuk bersembang. Bukan ABC, bukan 1, 2, 3. Sebab itu bukan vocab untuk sembang tau. Kita tak bersembang pakai ABC. Sebab tu kalau anak tahu ABC pun dia tak akan boleh guna that alphabet untuk bercakap dengan kita. Dia kena tahu apa perkataan nak gunakan untuk bercerita. Apa perkataan nak cerita tentang situasi yang dia tengah lalu. Apa perkataan dia. Kata kalau dia tengah main kereta, apa perkataan yang dia boleh ceritakan dekat kita masa dia main kereta tu. So apa yang kita kena buat dulu adalah kita kena demo dan bagi contoh perkataan tu dulu dekat dia. Itu proses ajar anak bercakap sebenarnya. Dia bukan kita cakap satu, suruh anak tiru balik, bukan. Proses dia adalah kita kena demokan benda tu dekat dia. Kita je sebutkan dekat dia masa tengah main tu, kita sebut. Kita cakapkan dekat dia perkataan tu. Kita seolah-olah kita
katalah anak tengah main, dekat kepala dia bayangkan ada satu belun, bukan belun, apa panggil? Speech punya belun tu kan, yang macam untuk dialog tu kan. Kosong, kita tolong isi kekosongan dialog tu. Apa perkataan, apa ayat yang perlu diisi dekat dialog tu. Bukan tanya soalan, bukan bagi arahan. Tolong isikan dialog. Bayangkan kalau anak tengah main, kalau anak tengah buat something, ada tak, kalau kata masa tu ada apa dialog dekat kepala anak tu kan, muncul macam gambar tu kan, ada dialog tu, apa yang anak nak isi dekat situ? Apa perkataan yang nak diisi dan apa skrip yang nak buat dekat situ? Yang tu sebenarnya yang kita kena demo. Tu cara dia. Sebab most of the time saya perasan parents akan suka tanya soalan. Anak tak tahu, kita pergi tanya soalan lagilah dia tak tahu. And dia tak belajar something new. So kita kena tolong letakkan skrip tu. Okay. Okay, last. Kan saya ada tetamu. Ada tetamu nak kena. Soalan Puan Zira. Kalau masa baring-baring nak tidur, kumat kami cakap sesuatu macam hafal sesuatu, macam mana nak atasi? Saya cakap dengan anak, jom tidur kejap je. Tapi dia macam tak respon. Keep on babbling. Time nak tidur tengah hari selalu macam tu. Takut dia tengah menghafal, bukan menghafal. Maksudnya dia tengah rehearse sesuatu. So anak Puan Zira kita tahu dia anak autism kan, autism sometimes dia suka rehearse benda yang dia dengar sebelum tu, dia rehearse. Dia macam ekolalia tapi mungkin dia tak bercakap dengan jelas dan apa tu maksudnya clear, tapi dia macam rehearse apa yang bermain kat otak dia. So dia tak macam kita berfikir something ada dalam otak kita, susah nak tidur. So dia keep rehearsing benda tu. Keep rehearsing. So mungkin boleh distract dia dengan mungkin pasang something lagu ke, ataupun pasang white noise ke, untuk distract the brain daripada thinking ataupun rehearsing tu. Pasang white noise ke masa tu. White noise tu macam kita boleh cari je dekat YouTube, ada white noise. White noise tu bunyi yang static tu kan. Sometimes benda tu boleh membantu untuk kita tidur. Macam bunyi hujan tu white noise. Just untuk distract supaya otak dia tidak ligat berfikir. Mungkin boleh try. Sebab mungkin dia dah mengantuk tapi otak masih lagi actively processing apa yang mungkin dia dapat sebelum tu. Dia processing. So kita nak bagi supaya otak tu tenang, dan selalunya boleh guna white noise. Okay. Alhamdulillah, anak dah petah berbicara. Tahniah kepada anda yang dah berjaya membantu anak bercakap. Okay, so semua tu atas usaha anda lah sebenarnya. Saya cuma memberikan ilmu. Alright. So yang lain yang tengah macam baru identify anak ada isu ataupun sedang menghadapi ataupun sedang berada di dalam situasi yang tengah nak bantu anak bercakap, sebenarnya jangan give up. Sebenarnya banyak contoh-contoh dekat dalam kita punya saya punya page ni, dekat mana-mana lah kan. Banyak ramai contoh-contoh parents yang memang buat sendiri je dekat rumah dan diorang dapat hasil yang sangat baik dan dapat result. So keep learning, cari ilmu dan bantu anak. Jangan ingat is end of the world lah benda tu. Benda tu mungkin untuk kita sometimes benda tu sebenarnya, selalu saya cakap macam ni lah, saya kata bila Allah bagi satu dugaan, sebenarnya dia tengah ajar kita sesuatu skill yang skill baru yang kita kena dapat. Mungkin bila diberi dugaan anak lambat bercakap, sebenarnya anda tengah belajar banyak kemahiran nak bantu anak ni sebenarnya. Mungkin orang yang anak tak delay dia tak tahu benda tu, tapi anda tahu dan anda boleh buat benda tu. Is something yang ilmu baru yang Allah bagi untuk kita dapat dan kita jadi the better person. Take it that way. Okay, so kita adalah stress sangat bunyi dia. Alright, so thank you so much. Saya terpaksa mengakhiri saya punya live untuk malam ni. So hopefully anda dapat sesuatu daripada sharing saya, daripada soalan-soalan saya jawab tadi. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah dalam sesi live yang lain, Q&A juga. Cuma minggu depan saya akan ada satu sesi live eksklusif. Okay, untuk anda saya akan sharekan tentang 4 step untuk bantu anak bercakap.
Alright. And then hopefully saya jumpa anda di kelas eksklusif tu. Dan jangan lupa daftar sebab takut anda terlepas. Boleh check di kita punya media sosial semua. Kita akan bagi-bagi link tu lah di mana-mana kita punya platform yang ada. Alright. So thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye-bye.